Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah hari ini kita akan menyambung pengajian kita. Dan saya hari itu dah bagi tahu kita akan edarkan doa untuk kenali yang kita terjemah bahasa ke bahasa Melayu, yang kita bagi dulu Arab semua kan, ada terjemahan, ada dah. Dapat seorang semua dah. Laki-laki dapat dah. Cuba main nak tengok satu terjemahan tu. Yang hak Arab tu kita bagilah. Lepas tu hak terjemah pun bagi juga. Tak ingat. Ya, ha. Okey. Nah, ambil. Mari kita baca lah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita baca, ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka minan ni'mati tamamaha. Ya Allah, aku memohon kepadamu kesempurnaan nikmat. Wa minas sihhati dawamaha, dan sehat yang berterusan. Wa minar rahmati syumulaha, dan rahmat yang menyeluruh. Wa minal afiyati husulaha, dan keselamatan yang dicapai. Wa minal aishi arghadah, dan aku memohon kepadamu hidup yang selesa. Wa minal umri as'adah, dan umur yang bahagia. Wa minal ihsani atammah, dan kebaikan yang sempurna. Wa minal fadli a'ammah, dan kurniaan pemberian yang menyeluruh. Kurniaan yang menyeluruh maknanya kita minta Allah beri kepada kita pemberian-pemberian dan kurniaan-kurniaan untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Itu maksud yang menyeluruh. Wa minal lutfi anfa'ah, dan lemah lembutmu, sikap timbang rasamu yang memberi manfaat kepada kami. Allahumma kun lana wa la takun alaina.
Ya Allah, berilah bantuan kepada kami dan janganlah timpakan ke atas kami bala darimu. Allahumma akhtim bis sa'adati ajalana. Ya Allah, tamatkan hidup kami, ajal kami dengan penuh kebahagiaan. Wa haqqiq biziyadati amalana, dan suburlah cita-cita kami untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Waqrum bil afiyati ghuduwana wa asalana. Engkau sertakanlah kepada kami kesihatan yang sempurna di waktu pagi dan di waktu petang kami. Waj'al fi rahmatika masirana wa ma'alana, dan jadikanlah rahmatmu sebagai akhir perjalanan hidup kami dan kesudahan kami. Wa subba sijala afwika ala dhunubina, dan curahkanlah keampunanmu ke atas dosa-dosa kami. Wa munna alaina bi islahi uyubina, dan anugerahlah nikmatmu dengan memperbaiki segala keaiban kecacatan kami. Waj'alit taqwa zadana, dan jadikanlah nilai-nilai taqwa sebagai bekalan kami. Wa fi dinika ijtihadana, dan juga jadikanlah kami bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran agamamu. Wa alaika tawakkulana wa i'timadana, dan kepadamu sahaja kami bertawakal, berserah dan bertaut, berpegang teguh. Wasabbitna ala nahjil istiqamah, ala nahjil istiqamah, dan tetapkanlah pendirian kami di atas prinsip istiqamah, tetap pendirian. Wa'idna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah, jauhkan kami di dunia ini dari melakukan sesuatu yang menyebabkan penyesalan di hari kiamat. Wa khaffif 'anna siqalal auzar, ringankan daripada kami akan bebanan dosa. Warzuqna 'aishal abrar, anugerahkan kepada kami kehidupan orang-orang baik. Wakfina wasrif 'anna,
syarral asyrar, hindarilah, jauhilah dari kami kejahatan orang-orang jahat. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa ashiratina min azabil qabr wa minan niran. Ya Allah, bebaskanlah diri kami, diri bapa-bapa kami, ibu-ibu kami, saudara-saudara kami dan keluarga kami dari azab kubur dan azab neraka. Birahmatika ya Azizu ya Ghaffar ya Rahimu ya Sattar ya Jabbaru ya Allah ya Allah ya Allah. Dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang maha mulia, yang maha pengampun, yang maha mengasihani, dan yang maha penghapus dosa, dan yang maha gagah perkasa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Sesungguhnya Engkau berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu, dan Engkau amat layak menerima permintaan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, serta peliharalah, selamatlah kami dari azab neraka. Wa sallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah bersalawat ke atas kekasih kami Nabi Muhammad, dan juga ke atas keluarga dan sahabat-sahabat baginda, serta salam. Itu terjemahan dia lah yang kita, banyak orang dia baca, dia minta kita terjemah supaya nak menghayati maknanya. Jadi kita terjemahlah. Siapa yang belum dapat boleh ambil, ada lagi kat saya ni, saya bawa. Siapa-siapa yang nak buat kebajikan boleh bagi sumbangan lah. Kita photostat, kita tak minta duit, kita ambil duit tu lah, kita photostat dan kita bagi ke orang baca, kita dapat pahala. Dan benda-benda lain lagi lah yang kita photostat. Kita, siapa yang nak buat kebajikan boleh bagi menyumbang lah berapa duit yang dia nak sumbang. Sebab kita duk mengajak harta dan kita edak harta. Lain pada doa untuk kenali ni, banyak lagi yang kita nak buat. Kita akan edak Asma'ullah Husna dan lagi-lagi.
Sumbangan ikhlas, berapa duit nak bagi ya. Kita bubuh dalam tabung. Kita betul step per step apa, kat mana pun kita bagi. Saya duk tulis Asma'ullah Husna pula. Saya tulis dengan tangan. Kemudian kalau kita siap, kita akan edak. Asma'ullah Husna kita tulis. Kita bolang kotak-kotak gitu. Kita nak baca, kita tak mau berlagu lah. Kalau berlagu boleh lah, tak apalah. Huwallahul ladzi la. Kalau tak berlagu dia tak ingat. Dia kena lagu. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Allah la ilaha illa huwar rahmanur rahim. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير. Nabi sebut siapa yang menghafaznya dia akan masuk syurga. Jadi saya akan tulis, kita akan bagi pada semua peserta untuk dia boleh baca bila-bila nak baca. Tiap-tiap hari lepas sembahyang subuh baca Asma Allah dulu. Nah, tak payah duk berlagu lah. Berlagu nak kena gendang apa semua tak payah. Kita baca. Budak-budak boleh lah tua-tua lagu apa dah, suara apa haram tak sedap. Wallahul ladzi la ilaha. Baca lepas subuh baca. Kan banyak. Kita akan edak jugalah Asma'ullahul Husna ini. Kemudian setiap kali kita berhenti, macam kita baca Wallah alladzi la ilaha illahu ar-rahmanur rahimul malikul quddusus salam. 5 itu kita berhenti, kita sambung dengan Jalla Jalaluh Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Jalla Jalaluh. Itu cara dia dan diijazahkan kepada kita lagu tu. Setiap kali kita berhenti, kita sebut Jalla Jalaluh, amat agung keagungannya, amat agung keagungannya, amat agung keagungannya. Itu pun kita akan buat juga. Saya sedang duk rangka, duk menulis ni, akan buat, dan kalau siap kita akan edak. Kita akan jadikan bacaan kita setiap kali kita berkuliah. Nabi kata siapa yang menghafaznya dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita bagi tahu kita nak bagi apa tahu dulu. Terlupa dah. Tak dengar. Bagi tahu lupa. Banyak sangat. Ya, terima kasihlah. Tetap ni.
Baik, hari ini kita akan baca di muka surat berapa? 64 hadis di atas tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengaji hadis kena baca. Wa an Anas radhiyallahu anhu mana tak mau baca pula. Wa an Anas radhiyallahu anhu, kita sebut nama sahabat, kemudian kita doa kat dia radhiyallahu anhu, tu doa dapat pahala. Kita baca hadis, baca Quran, baca dapat pahala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksartu alaikum fi siwaki. Ini masih lagi kita di dalam Nabi menyatakan satu di antara sunnah Nabi, iaitu dituntut kita bersugi, menyucikan mulut kita apabila kita nak semayang ataupun berwuduk, ataupun kita sebelum makan dan sebagainya. Apatah lagi ketika kita nak baca Quran, kerana dengan mulut kita nak sebut nama Allah. Sebab itu sedialah beruih gigi di tempat kita ambil wuduk tu. Apabila kita kumuk saja mulut kita beruihlah gigi kita, supaya kita dapat pahala bersiwak ini yang Nabi sebut dalam hadis yang kita duk baca banyak hadis dah. Sehingga Nabi SAW bangkit tidur dia bersugi, nak tidur dia bersugi, nak baca Quran nak bersugi, setiap kali dia ambil wuduk dia bersugi. Itu Nabi sebut, aksartu alaikum fis siwak, aku menggalakkan kamu semua supaya bersugi, bersihkan mulut dan gigi kamu ketika kamu nak menyebut nama Allah dan sebagainya. Ini satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tidak pernah tinggal. Kan kita baca hadis dulu, Nabi kata, kalaulah tidak sebab aku takut menyusahkan kamu, maka sudah tentu aku akan fardukan kamu bersugi setiap kali nak ambil wudu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli salah wa fi riwayatin 'inda kulli wudu. Kalaulah tak sebab menjadi susah kepada kamu, maka sudah tentu aku mewajibkan kamu bersugi setiap kali nak semayang ataupun setiap kali nak ambil wuduk. Tapi aku tak wajib tu sebab aku takut benda tu jadi beban dan susah kepada kamu. Cuma aku sunatkan sahaja dengan sunat yang sangat-sangat dituntut, tak diwajibkan. Kalau tak sebab Nabi bimbang jadi berat, Nabi akan perwajibkan kita bersugi setiap kali kita nak semayang. Aksartu alaikum, aku menggalakkan sangat-sangat ke atas kamu fis siwaki, supaya bersugi. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, kata Anas ni seorang budak yang Nabi bela dia daripada umur 10 tahun sampai umur dia 20 tahun Nabi wafat. Kita dah bagi tahu waktu mak dia pergi bagi kat Nabi supaya budak ni khidmat kat Nabi. Dia duduk dengan Nabi 10 tahun. Sebab itu dia tahu semua. Bersugi Nabi apa ni. Ni dia sebut ni. Daripada Anas radhiyallahu anhu katanya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku sangat-sangat menggalakkan kamu semua menjaga kebersihan gigi
sama ada dengan menggosok menggunakan kayu sugi, berus gigi, ataupun hanya berkumur-kumur. Itu kata Nabi, dia menggalakkan sangat kita bersihkan mulut kita. Apatah lagi ketika kita nak beribadat dengan mulut, nak semayang, nak baca Quran, nak berzikir dan sebagainya. Islam menggalakkan seorang supaya menjaga kebersihan setiap anggotanya di dalam semua keadaan. Memang pun gigi dan mulut merupakan panca indera yang paling penting bagi seseorang. Oleh itu sepatutnya ia memeliharanya dengan bersuci supaya terhindar daripada segala penyakit. Menjaga kebersihan gigi ialah dengan bersugi atau memberus gigi atau berkumur-kumur. Sebab itu paling kurang dituntut kita bersugi ketika berwudu dan berkumur-kumur ketika berwudu. Wa an Shuraih ibn Hani qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bis-siwaki. Ini seorang sahabat namanya Shuraih bin Hani. Dia tanya isteri Nabi Sayyidina Aisyah, "Wahai Puan Aisyah, saya nak tanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam adat dia, sikap Nabi, adat Nabi, kalau dia mula-mula masuk kat rumah, masuk sampai rumah, dia bagi salam, dia masuklah rumah, apa yang dia buat dulu?" Nabi Sayyidina Aisyah kata, lepas dia bagi salam, dia masuklah rumah, yang dia buat dulu ialah bersugi gigi. Itu dia amalan Nabi. Jaga sungguh kebersihan mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi ayyi syai'in, dia tanya, dengan apakah sesuatu kana yabda'un nabi, yang Nabi mulakan idza dakhala baitahu, apabila dia masuk dalam rumah. Duduk luar rumah memang bagi salam, masuklah rumah Nabi buat apa mula-mula? Qalat, Sayyidina Aisyah jawab, bis-siwaki, Nabi buat hak mula-mula kali ialah bersugi. Daripada Shuraih bin Hani katanya, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, dengan amalan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mulakan ketika memasuki rumahnya. Aisyah menjawab dengan menggosok gigi, membersihkan mulutnya. Nak cakap tak apa. Disunatkan menggosok gigi, membasuh mulut ketika seorang masuk balik ke rumahnya, kerana dengan berbuat demikian boleh membersihkan segala kekotoran yang ada di dalam mulut disebabkan banyak bercakap, banyak makan dan lain-lain. Telah menjadi kebiasaan kepada seseorang apabila mereka keluar daripada tempat kediamannya, mereka akan bergaul dengan orang ramai. Ya, mereka tidak dapat mengelak daripada melakukan dosa, sama ada sengaja ataupun sebaliknya. Memang pun. Jadi seolah-olah menggosok gigi masuk rumah itu menghapuskan dosa mulut kita, insya-Allah, kerana kita mengamalkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
mulut hadut cakap tak tawan itu, insya-Allah dia akan bersih dengan kita melakukan sunnah Nabi bergosok gigi kepada mulut kita, maka akan hilanglah segala dosa-dosa kecil yang kita buat dengan mulut kita ketika kita berada di luar rumah. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tarafu as-siwaki ala lisanihi. Ini seorang sahabat pula, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Dia cerita apabila dia masuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rumah Nabi, maka selalu dia nampak bahawa di mulut Nabi ada lagi kayu sugi. Artinya Nabi selalu bersugi. Itu kata sahabat ni pula. Yang tadi Aisyah sebut, mula-mula sekali Nabi masuk kat rumah, tu yang dia buat dulu, bersugi dulu. Yang ni Abu Musa pula cerita, dia selalu masuk rumah Nabi, dia tengok di mulut Nabi ada lagi kayu bersugi, yang Nabi bersugi mulut dia dengan kayu itu. Daripada Abu Musa Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, aku masuk ke tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku melihat hujung kayu sugi masih berada di mulut dalam lidah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dua, kita nampaklah bahawa Nabi bersungguh-sungguh dia bersugi ini. Satu sunnah Nabi yang Nabi lakukan secara bersungguh-sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kepada para sahabat cara membersihkan gigi dan mulut, sama ada secara langsung atau tidak, iaitu seperti berikut. Pertama, mula-mula hendaklah membersihkan lidah dari sebarang kekotoran. Kedua, diletakkan alat untuk menggosok gigi itu di tengah-tengah gigi bawah. Ketiga, mulakan menggosok gigi bawah sebelah kanan. Itu dia cara dia. Keempat, kemudian beruslah gigi sebelah atas yang kanan. Semua mula belah kanan. Kita tak tahu kanan kiri ya. Yang kelima, berikutnya beruslah gigi sebelah bawah, seterusnya gigi yang atas, kemudian disuci ke semua bahagian dalam mulut dengan keseluruhan gigi. Itu cara dia. Islam menganjurkan umatnya supaya menjaga kebersihan gigi dengan menggosok gigi, kerana kebersihan itu sebahagian daripada iman. Bersih itu sebahagian daripada iman. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabbi. Sayyidina Aisyah sebut. Apa Sayyidina Aisyah sebut? Dia sebut dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa Nabi sabda? As-siwaku, bersugi itu, matharatun lil fami, akan mensucikan mulut. Mulut dia akan jadi suci dengan sebab kita bersugi. Mardatul lirrabbi, dan bersugi juga
akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan sangat, setuju sangat dengan orang yang suka bersugi ini. Jadi kita bersugi, kita dapat dua, kata Nabi. Satu, kita dapat suci mulut kita. Yang kedua, kita dapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah apabila dia redha, sudah tentu dia akan memberi pahala kepada kita. Itu sugi. Bukan cuci mulut saja. Ini Sayyidina Aisyah yang sebut. Dia dengar Nabi kata lagu tu. Maksud hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menggosok gigi merupakan cara untuk membersihkan mulut, dan dengan melakukannya akan mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, keredaan Tuhan. Imam Bukhari rahimahullah menyebut hadis ini dalam kitab sahihnya sebagai ta'liqan dengan sirah jazam. Ia mengatakan Sayyidina Aisyah berkata menggosok gigi itu sehinggalah akhirnya. Tak apalah, itu dia punya kelainan riwayat. Apa pengajaran kita dapat daripada hadis Aisyah ni? Satu, menggosok gigi merupakan salah satu cara yang sangat-sangat dituntut kepada seseorang untuk membersihkan mulutnya daripada sebarang kekotoran dan bau pernapasan yang kurang menyenangkan. Dan yang kedua, orang yang menjaga dan mengambil berat kebersihan mulutnya akan mendapat keredaan Allah di dunia dan juga di akhirat. Masya Allah. Kan payah nah. Mulut jadi bersih, keredaan Allah pun dapat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. Nabi sebut pula dalam hadis ini, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, Nabi sebut ada 5 amalan-amalan merupakan amalan-amalan fitrah. Amalan fitrah makna amalan yang dituntut dalam agama. Sejak daripada dulu diamalkan oleh Nabi-Nabi dulu sampai Nabi Muhammad. Jadi amalan fitrah ni amalan yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Rasul-Rasul dahulu, ajaran agama dulu, agama-agama yang dibawa oleh Rasul dulu sampai agama Nabi Muhammad. Ada 5 perkara. Bukan benda baru ni, benda fitrah. Nombor 1, Nabi sebut al-khitan, berkhatan, laki maupun perempuan. Yang kedua, al-istihdad, cukur bulu kemaluan. Biar panjang tak, kena cukur. Yang 3, taqlimul azfar, kerat kuku, jangan biar kuku panjang. Ini amalan fitrah. Yang keempat, natful ibti, cabut bulu ketiak.
Dan yang kelima, qassus syarib, cukur misai. Satu hadis lagi akan disebut nanti, taruh janggut. Ini semua ini amalan-amalan fitrah yang dilakukan sejak daripada zaman dulu sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersihnya Islam kuku kerat, jangan duk biak panjang. Lah orang perempuan taruh kuku panjang. Pasal apa? Dia nak buh color bagi nampak elok color tu. Nampak macam jin ifrit. Kuku tak sangat merah. Lima perkara amalan fitrah, amalan daripada ajaran Nabi-Nabi dulu sampai Nabi Muhammad, dituntut dalam agama. Ajaran Nabi dulu pun dituntut, ajaran kita pun dituntut. Pertama, berkhitan. Yang kedua, cukur bulu kemaluan. Ketiga, kerat kuku. Keempat, cabut bulu ketiak. Kelima, cukur misai. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita nak buat satu-satu ni, kita niatlah bahawa kita buat ni kerana dia adalah amalan fitrah yang dituntut dalam agama. Bukan agama Islam saja, agama-agama Nabi-Nabi dulu pun dituntut lagu tu juga. Kita dapat pahala insya-Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, perkara yang berlaku secara semula jadi itu ada 5, ataupun 5 perkara itu merupakan perkara yang dituntut pada seorang oleh agama, iaitu berkhitan, lelaki dan perempuan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur misai, untuk menjamin kesihatan dan keselesaan hidup seorang. Allah perintahkan supaya menjaga kebersihan lahir dan batin. Batin tu hati, lahir ni hak kut luak lah. Batin tu hak kita tak nampak, hak lahir tu yang kita boleh tengok. 5 perkara yang sangat-sangat dituntut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ialah: pertama, berkhitan. Kedua, mencukur bulu kemaluan. Ketiga, memotong kuku. Keempat, mencabut bulu ketiak. Dan kelima, menggunting misai bagi orang lelaki saja. Orang perempuan tak ada misai. Ada orang perempuan misai. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashrun minal fitrati qassus syarib i'fa'ul lihyah was-siwaku wastinshaqul ma'i wa qassul azfari wa ghaslul barajimi wa natful ibti wa halqul 'anati wa intiqasul ma'i. Qala ar-rawi
wa nasitul ashirata illa an takuna al-madmadata. Qala Waqi'un wa huwa ahadu ruwatihi intiqasul ma'i, yakni istinja. Tu dia tuan-tuan, hadis ni Sayyidina Aisyah pula sebut. Tadi Sayyidina Abu Hurairah sebut ada 5 amalan-amalan fitrah semula jadi yang dituntut dalam agama kita. Mai Aisyah pula sebut, Nabi sebut ada 10 pula. Tambah lagi 5. Qala Rasulullah, Nabi kata 10. Ashrun minal fitrati, ada 10 perkara benda-benda dituntut dalam agama Islam khususnya, dan agama-agama dulu pun. Pertama, qassus syarib, mana gunting misai. I'fa'ul lihyah, taruh janggut. 3. Yang 3, as-siwak, bersugi. Ini tajuk kita dah hadis ni. Yang keempat, istinsyaqul ma', masukkan air ke dalam hidung. Menyedut air masuk ke hidung, istinsyaq. Qazzul asfar, kerat kuku. 1, 2, 3, 4, 5 kerat kuku. Yang keenam, ghaslul barajim, basuh jari. Barajim ni ruas-ruas jari ni, yang sendi-sendi jari tu basuh, cuci. 7. 8. Natful ibti, cabut bulu ketiak. 9. Halqul anati, iaitu cukur bulu kemaluan. Dan yang ke-9-nya, intiqasul ma'i, beristinja, basuh istinja kita. Qala ar-rawi, kata perawi yang riwayat hadis ini, nasitul ashirah, aku tak ingat hak ke-10 apa dia. Dia sebut dekat 9, hak 10 dia tak ingat. Illa an takuna al-madmadah, melainkan aku ingat sikit-sikit lah. Dia kata, kalau tak salah ingatan aku, ialah berkumur-kumur. Itu juga yang ke-10. Qala Waqi'un wa huwa ahadu ruwatihi, seorang intiqasul ma', yang ke-9 tadi itu kecil, kita istinja, itu namanya intiqasul ma'. Daripada Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 perkara yang dituntut semenjak manusia mula dijadikan. Mencukur misai, memelihara janggut, menggosok gigi, menyedut air, istinja lah tu, bersih kemaluan tu. Orang yang meriwayat hadis ini berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa a'ful liha. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Ibnu Umar, kan keluar, jangan buaya hidung tu terus masuk, ada istinsyaq, masuk air, keluar, nyeh keluar, itu dia panggil istinsar. Buaya nyeh keluar, Melayu panggil nyeh keluar tu.
Jangan isap terus. Hidung kemudian menghembuskan keluar. Ketiga, membersih atau membasuh semua ruas-ruas jari daripada kekotoran, lebih-lebih lagi benda-benda najis. Ruas jari itu basuh. Zaman ni ada dengan macam-macam, dengan sabun dengan apa. Tu eloklah tu. Keempat, beristinja dengan menggunakan air atau batu, kertas dan lain-lainnya ketika qada hajat. Tisu pun boleh. Tapi syaratnya 3. Kalau kita nak istinja dengan tisu, kalau kita gunakan tisu boleh, tapi kena 3 kali. Buat 1 buang, 2 buang, 3 buang. Paling kurang 3 kali. Kalau kita calit, istinja kita sekali pun dah cuci dah, pun kena cukup 3 kali. 3 kali itu wajib. Kalau dengan batu pun 3 ketui. Dengan tisu pun 3 tisu. Buatlah bulat-bulat tisu tu 3 kali calit. Tapi kalau 3 tak cuci, kena sampai cuci 4 ke 5 ke 6 ikut. Tapi 3 tu wajib. Kalau calit sekali, aku calit sekali je berak atas kapal terbang tu. Awak tisu besar aku buat, calit sekali, lincin, cuci. Kena sampai 3 dah. Berkhitan. Yang kelimanya berkhitan bagi lelaki dan perempuan setelah balik adalah wajib, tetapi sunat ketika kanak-kanak lagi. Dan yang keenam, memotong kuku, mengeluarkan segala kekotoran dan perkara yang menghalang daripada sampai air ketika berwuduk dan mandi wajib. Dalam kuku tu ada macam-macam. Ada cat lah, apalah. Kita ambil sembahyang tak sampai, mandi wajib tak sampai, wajib kena buang. Mencukur misai atau memotongnya, memelihara janggut yang tumbuh dengan sempurna, sunat mengikut Imam Syafi'i dan wajib bagi mazhab-mazhab lain. Itu dia. Sebab itu orang India mazhab Hanafi dia wajib tangan taruh janggut. Mazhab kita Syafi'i sunat saja. Yang ke-9, mencabut bulu ketiak. Dan yang ke-10-nya, mencukur bulu kemaluan. Islam merupakan satu cara hidup agama yang menjamin keselamatan hidup seluruh manusia di dunia, sekiranya mereka mengikuti segala peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Islam. Cuba kita tengok sampai 10 perkara diambil berat oleh Islam, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri untuk nak menjagakan kebersihan umat dia. Jadi tuan-tuan puan-puan, begitulah hadis kita yang telah menyebutkan beberapa perkara yang menjadi sebagai fitrah, suatu benda yang sejak daripada dulu dan dituntut sampai zaman agama dan ajaran agama Islam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntut sangat. Ada 10 perkara ini yang dituntut kepada kita sebagai orang Islam. InsyaAllah kita habis dah setakat tu bab dia. InsyaAllah kita akan masuk bab baru pula, bab ta'kid wujubiz zakah wa bayani fadliha wa ma yata'allaqu biha. Nak masuk bab wajib keluar zakat pendapatan kita pula apabila kita memiliki nisabnya, insya-Allah. Kat tu dulu, insya-Allah hari ini kita sudah ambil masa lebih kurang 1 jam kita berkuliah. Mudah-mudahan apa yang kita sampai itu dapat kita fahami dan dapat kita amalkan dalam hidup kita, insya-Allah, sehingga kita bertemu pada hari Khamis minggu yang keempat, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana
وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال. أهل النار اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن الصحة دوامها ومن العافية من الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الإحسان أتمه ومن الفضل أعمه ومن اللطف أنفعه. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة آمالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل في رحمتك مصيرنا ومآلنا وصب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة وخفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا عيش الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن النيران برحمتك يا عزيز يا غفار يا رحيم يا ستار يا جبار يا الله يا الله يا الله. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.